Bekas pegawai 1MDB Jasmine Low ditahan. Akhirnya bersetuju untuk membantu kerajaan mendapatkan semula aset. Okey, ada satu cerita tentang 1MDB ni lah. Peguam, sekutu Jolo ingin bantu dapatkan semula aset 1MDB. Sekejap Alright. Bekas pegawai 1MDB Jasmine Low yang ditahan minggu lalu ingin membantu usaha pihak berkuasa dalam mendapatkan semula aset berkaitan skandal itu menurut peguamnya. Amir Hamzan Ashad dan Edmund Bond yang mewakili Low yang kini dalam tahanan berkata, keutamaan anak guam mereka adalah memberi kerjasama dengan penguasa undang-undang. Dia juga ingin bersatu semula dengan keluarganya secepat mungkin. Anak guam kami sentiasa menganggap Malaysia sebagai kampung halamannya. Apabila sesuai, dia akan mendedahkan fakta dan keadaan semasa tahun-tahun dia meninggalkan Malaysia, katanya. Dalam sidang media semalam, Menteri Dalam Negeri Saifuddin memaklumkan Low yang merupakan bekas pengarah eksekutif strategi kumpulan NDP ditahan pada Jumaat lalu. Minta diberi ruang. Peguamnya berkata Low memberi kepercayaan penuh kepada sistem perundangan dan hakiman Malaysia dan berdepan semua perkara sewajarnya. Mereka juga berkata Low diminta ruang untuk melakukan apa yang perlu. Semalam, Saifuddin berkata Peguam Low telah memberitahu pihak berkuasa dia bersedia untuk bekerjasama dengan polis dan kerajaan dalam kesiasatan kes 1MDB. Dia berkata Low ditahan di Kuala Lumpur dan dibawa di IPD Dan Wangi dengan perintah reman diperolehi sehari kemudian. Dia disiasat di bawah Seksyen 409 Kanun Kesiasaan dan bagaimanapun enggan mengulas lanjut berkenaan penahanan Low. Dia juga berkata tiada pengetahuan berkenaan perkembangan siasatan termasuk sama ada Low telah mendedahkan sebarang maklumat berkaitan dengan Jolo atau tidak. Lu didakwa termasuk dalam lingkaran dekat Jolo dan ditaruh menerima dana 1MDB dan diselewengkan. Menurut Jabatan Kehakiman Syarikat, Lu menerima 5 juta USD ketika fasa Abrar BV skandal dan 10 juta USD ketika fasa Tenora skandal tersebut. Lu merupakan graduan undang-undang dan salah seorang suspek yang dikendaki pihak berkuasa. Pihak berkuasa namun gagal mengesannya sehingga pada Jumaat lalu. Tidak jelas jika Lu pulang dari negara ketika polis menangkapnya. Dia menjadi sekutu Jolo yang ditahan pihak berkuasa. Pada Mei lalu, SPRI menahan Ki Kontiam, seorang lagi yang didakwa sekutu Jolo setelah dihantar pulang oleh pihak berkuasa Macau kerana berada di sana melebihi tempoh yang ditetapkan visanya. Dia tiba di KLIA namun dia diarahkan ke pejabat SPRI pada 10 pagi yang sama. Menurut Al Jazeera, dia bertemu Jolo dan individu lain termasuk Eric Tan Kim Long, Casey Tan King Hee, Gi Cho Heng dan juga Nick Faizal Arif Kamel di Macau. Dia juga dilaporkan berkata Jolo mengarahkannya untuk tidak pulang ke Malaysia sebagai saksi. Dia meninggal dunia pada 29 Mei ketika menerima rawatan di hospital. Bagaimana keluarganya kemudian mengeluarkan kenyataan Ki meninggal dunia akibat strok kuat secara tiba-tiba dan meminta semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi. So, kes 1MDB ni akan sentiasa berlangsung, akan berterusan dan akan menjadi pengajaran kepada kita, tuan-tuan. Pengajarannya apa? Pengajarannya adalah betapa rasuah, salah guna kuasa ini akan menjadi kos yang besar yang akan ditanggung oleh rakyat sampai masa-masa yang akan datang. Hutang 1MDB masih lagi dibayar oleh kerajaan dengan dana, dengan interest saja lebih kurang 2 bilion setahun. Interest saja 2 bilion setahun tu, tuan. Settle lah masalah air dekat Kelantan tu. 1 bilion je perlu untuk settle masalah air kat Kelantan. Kita nak kena selesaikan masalah hutang 1MDB yang mana kita tak dapat apa-apa pulangan daripada dia. Jadi benda ni lah yang saya sebut tadi tu, reformasi yang kita nak lakukan. So bila orang tanya pasal apa reformasi, tuan-tuan, nampak sangat dia tak tengok live saya. Lain kali kalau dia tanya apa reformasi, so dia tengok live saya ataupun share live saya kat dia. Tak payah sembang kalau tak pernah tengok live kita, tak pernah tengok apa, membaca apa yang sepatutnya, tiba-tiba nak tanya apa itu reformasi. Baik, tuan-tuan, satu akta baru berkenaan dengan 3R telah pun dikeluarkan. Saya pun tak dapat detail lagi. Nanti saya tanya dengan Fahmi kalau ada detail. Fahmi sokong cadangan akta baru tangani pihak mainkan isu 3R. Menteri Komunikasi berkata dia menyokong cadangan untuk melaksanakan undang-undang baru yang mengenakan hukuman kepada mereka yang memainkan sentimen 3R. Royalty, Religion and Race. Saya mengalu-alukan cadangan itu. Saya percaya ada ruang untuk kita melihat undang-undang semasa dan melihat apa yang kita lakukan untuk tambah baik. Katanya selepas menghadiri persidangan Global Komunikasi Budaya Media Contemporary di Bangi hari ini. Semalam, Menteri Jabatan Perdana Menteri Azlina Osman mendedahkan akta baru itu serupa dengan Akta Penyelenggaraan Keharmonian Kaum Singapura tetapi dalam konteks tempatan. Pada masa itu, Azlina berkata sebarang kesalahan membabaikan 3R diletakkan di bawah akta hasutan yang mana perbuatan itu lebih menjurus kepada unsur jenayah menyebabkan pendakwaan mengambil masa yang lama kerana prosedur undang-undang.
Dia berkata akta yang diadakan itu mungkin dipanggil Akta Negara dan Bangsa telah dibantangkan kepada kabinet semalam dan mendapat maklum balas positif. Sementara itu, Fahmi melahirkan rasa kecewa terhadap ahli politik tertentu yang meneruskan eksploitasi sentimen 3R walaupun amaran telah dikeluarkan oleh Raja-Raja Melayu, Perdana Menteri dan juga polis. Dia mencadangkan penubuhan unit khusus dalam Suruhanjaya Komunikasi dan polis untuk memantau mereka memainkan isu 3R. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Polis Negara mendedahkan bahawa polis telah melancarkan siasatan terhadap Menteri Besar Kedah Sanusi berhubung isu 3R dalam ucapan yang beliau viral baru-baru ini berkenaan dengan isu yang Sanusi sebut. Saya belahlah nak main lagi video itu, tetapi isunya basically menyentuh tentang Sultan Selangor, isu tentang Sultan Selangor, yang dia kata memilih amir pendek dan sebagainya kan. Dia buat ucapan dekat live dia. Saya nak ceritalah tuan-tuan kan, dalam surah An-Nas ini, betulkan saya kalau tersilap, kul a'udzubillahi binas min syarril nas kan. Dalam surah tu minal jinnati wan nas, dari satu ayat tau, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia. Yang meniup was-was di kalangan kita ni tuan-tuan bukan setakat jin tau. Syaitan ni bukan di kalangan jin saja. Syaitan ni juga ada di kalangan manusia. Kan? Dia akan meniup was-was di dalam hati kita. Apa ciri-ciri syaitan yang nak meniupkan was-was? Baru-baru ini Sanusi dia berceramah. Dan saya tak nak share video tu, tapi saya akan paraphrase je apa yang dia cakap. Dia kata, tuan-tuan, ini saya nak buat cerita Sanusi ya. Tuan-tuan, dia kata, komplot nak menunjukkan Anwar itu bukan kaki liwat. Dia kata, dia buat komplot. Komplotnya macam mana? Konon-kononnya daripada belakang Elizabeth Tan terlanggar Anwar Ibrahim. Lepas tu konon-konon Anwar minta nombor telefon budak perempuan nak tunjuk yang dia bukannya kaki liwat. Ini Sanusi kata. Tuan-tuan, kenapa dia kata demikian? Lepas tu kita melenting. Inilah dia, Menteri Besar tak guna. Dia bukan kisah. Dia tak kisah benda semua tu. Yang penting dia buat damage dulu. Ini saya panggil Silkhanas. Tadi saya ada main lagu band nama Silkhanas. Silkhanas ni tuan-tuan, kalau ikut band itu, Silkhanas ni maksudnya The Beast ataupun makhluk gemuk. The Beast ni apa dalam bahasa Melayu? Kita panggil dia sebagai siluman lah. Siluman ni makhluk jadian. Dia The Beast ni macam, dia bukan syaitan. Syaitan tu satu hal, dia macam syaitan jugalah. Tapi Silkhanas ni satu makhluk yang kerja dia adalah nak buat macam tu je. Dia buat onar. Itu kerja dia. Dan dia kata sebab tu saya anggap dia ni macam Silkhanas lah kan, The Beast tu kan. Apa Beast bahasa Melayu? Apa Beast bahasa Melayu? Kalau ni satu makhluk jahat lah, kita kata satu makhluk yang jahat, yang kawan kepada syaitan. Dia ni lebih kurang macam tu lah kan. Apa nama dia? Apa nama yang itulah geng-geng itu. So dia kata dia buat satu ni lah, dia buat satu apa orang kata, satu video. Dia buat satu ucapan mengatakan, tengok, itu sebenarnya komplot tu, nak menunjukkan Anwar itu bukan pelewat. So konon-kononnya dia terlanggar seorang perempuan, dia minta nombor telefon perempuan, dia kata macam tu. Tuan-tuan, saya nak cerita, tak kisah pun dia nak buat komplot, tak buat komplot, tapi point dia nak sampaikan dari situ, bagaimana dia nak kaitkan juga liwat. Liwat tu dengan Anwar Ibrahim. Sedangkan arwah Tuan Guru Nik Aziz sendiri berkata, Tuan Guru Nik Aziz ni di dalam parti PAS, dalam parti dia sendiri berkata, siapa yang percaya liwat ni bodoh. Siapa yang percaya cerita Anwar itu liwat adalah orang yang bodoh, tuan-tuan. Kan, orang yang bodoh. Jadi Sanusi ni bodoh lah. Saya cakap Sanusi Aku tak cakap. Yang cakap Nik Aziz mungkin dia tak guna perkataan bodoh lah, tetapi sewaktu dengannya lah. But point dia, kenapa Sanusi tetap nak gunakan perkataan itu, tuan-tuan? Kenapa? Dia nak timbulkan kekacauan. Itu tugas dia. Kerja Sanusi ni memang tugas dia nak timbulkan kekacauan. Sanusi ni tak pandai mentadbir pun. Sanusi ni kena scam je. Tuan-tuan, isu PX KXP Kulim Airport tu, dia kena scam. Isu apa orang kata, dia buat dekat tambakan di Langkawi, dia kena scam. Dia bukan reti pun baca account. Dia tak reti, tuan-tuan. Orang jelas kat dia bilion. Oh, dia pun nganga. Bilion. Dia tak reti. Tapi pandai dia adalah, orang macam ni, level dia adalah, dia level pandai bercakap macam orang bodoh. Sebab dia sendiri memang bodoh. Dia kalau kita cakap tentang, kita tengok hari tu bila Rafizi bercakap di atas pentas tentang apa orang kata,
Kenapa kalau kita tengok bila kita kata public PFI, public financial initiative ini, kenapa benda itu akan membebankan kerajaan in the long run? Yang penting kita kena tengok dollar and cents. Kita kena ada financial viability. Dia kata kita kena ada financial viability. Kita tengok muka Sanusi atas mentah tu, dia macam dia sengih tu. Dia tak faham. Dia tak faham Rafizi tu cakap apa. Dia tak faham pun tentang apa yang Rafizi duk cerita tu, tuan-tuan. Itu yang dia sengih. Iya, dia tak faham. Tak percaya kau tanya dia. Okey, kalau dia faham, dalam ceramah-ceramah dia tu, dia duk bahaskan kenapa Rafizi salah. Perasan tak, ceramah dia tak satu pun membahaskan kenapa Rafizi salah. Daripada poin mana dia salah. Apa argument Rafizi yang tak betul yang dia kena betulkan. Tak ada. Sebab dia tak faham. Itu sebab dia. Dan ketidakfahaman dia itu menyebabkan yang ni lah kita nak faham level pemikiran orang PAS. Pemikiran pemimpin macam ni yang dia orang suka.